Selamat datang kepada Tan Sri Anwar Musa ke dalam Parti Islam Malaysia PAS. Video ini khusus untuk itu. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada 30 hari bulan Mac tahun 2023, saya telah mengeluarkan video ini. Nampak gayanya, Tan Sri Anwar Musa diyakini telah memilih PAS sebagai wadah politik terbaru beliau selepas beliau dipecat oleh UMNO beberapa bulan lepas. Sekiranya kalau berita ini benar, ahlan wa sahlan wa marhaban bik kepada Tan Sri Anwar Musa. Selamat datang, kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Semoga kita dapat terus bekerjasama untuk memacu negara ini ke arah perubahan yang jauh lebih baik berteraskan Islam. Dan kini, yang terhangat semalam ketika Majlis Perikatan Nasional di Senawang, Tan Sri Anwar Musa dengan rasminya telah mengumumkan kemasukan beliau ke dalam Parti Islam Malaysia, seterusnya menjadi sebahagian daripada keluarga besar Perikatan Nasional. Ini ucapan beliau. Saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dalam satu detik yang bersejarah bagi diri saya. Dan izinkan saya untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pengurusi Perikatan Nasional dan juga kepada Presiden Parti PAS yang telah pada hari ini menerima permohonan saya untuk menjadi ahli Perikatan Nasional dan juga ahli Parti Islam Malaysia. Saya pohon maaf kepada Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Guru Haji Hadi kerana saya tidak pernah berjumpa mereka berdua. Saya tidak pernah duduk dan berbincang soal politik saya. Saya tidak dipengaruhi oleh sesiapa. Saya berfikir dengan panjang lagi mendalam sehinggalah tiba tanggal 1 Rajab. Sewaktu saya berada di Tanah Suci Makkah, saya merasakan sampai masanya untuk saya membuat satu keputusan dari hati yang luhur, berasaskan pengalaman yang saya lalui, berasaskan kepada apa yang saya ketahui dan saya lihat sebagai seorang ahli politik yang 50 tahun berjuang dalam UMNO, 35 tahun sebagai ketua UMNO bahagian tanpa bertanding, 28 tahun sebagai ahli Majlis Tertinggi tanpa bertemu Tan Sri Muhyiddin, tanpa bertemu sehingga malam ini dengan Tok Guru Haji Hadi. Saya dengan reda lagi rela, saya pada 1 Rajab menelpon Datuk Seri Taqiyuddin daripada Makkatul Mukarramah dan menzahirkan keputusan dan hasrat saya untuk menjadi ahli Parti PAS, Parti Islam Malaysia. Nampak gayanya apa yang telah dirumorkan, apa yang telah diwar-warkan selama ini telah pun menjadi kenyataan. Dan benda ini memang kita dah nampak dah. Kita dah lihat lama dah sebenarnya. Kita dah agak kerana Tan Sri Anwar Musa ketika dalam Muafakat Nasional bersama-sama dengan PAS satu ketika dahulu memang nampak lebih cenderung untuk bersama-sama dengan PAS, lebih cenderung untuk menegakkan Islam bersama-sama dengan PAS. Siapa saja boleh lupa ketika beliau menjadi Menteri Wilayah, beliau pernah menyekat dan juga menghentikan sementara lesen untuk kedai-kedai arak yang baru. Dan benda itu memang saya sangat sambut baik pada ketika itu. Dan kita harapkan kemasukan Tan Sri Anwar Musa ke dalam PAS ini dapat memperkuatkan lagi Perikatan Nasional secara umumnya dan juga PAS secara khususnya dalam usaha untuk lebih menambat hati rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu, terutamanya menjelang pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada bulan 8 ataupun bulan 7 ini. Tetapi dalam pada kita meraihkan kemasukan Tan Sri Anwar Musa, terdapat pihak yang cuba untuk merendahkan impak penyertaan Tan Sri Anwar Musa ini. Tonton video ini. Penyertaan Tan Sri Anwar Musa ke dalam PAS akan memberi kesan kepada UMNO di Kelantan, namun ia tidaklah sebesar impak Datuk Seri Syahidan Kasim di Perlis. Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM Mujibur Abdul Muiz berkata, Kelantan sejak dari dahulu sememangnya merupakan kubu kuat PAS. Namun di Perlis, negeri itu yang dulunya kubu kuat BN tumbang kepada Perikatan Nasional dalam PRU15 antaranya disebabkan pengaruh Syahidan. Dalam konteks keseluruhan UMNO, melihat kepada kekuatan UMNO di Kelantan itu, saya rasa mana-mana tokoh pun barangkali agak sukar untuk menawan negeri itu daripada pemerintahan PAS, memandangkan ketiadaan tokoh di dalam konteks UMNO di Kelantan, kekuatan akar umbi PAS yang begitu beroperasi secara satelit di Kelantan itu yang melimpah kepada negeri-negeri lain,
Maka ini barangkali adalah satu long process. Apa yang dikatakan oleh penganalisis itu adalah tepat. Di mana kalau kita perhatikan, impak yang diberikan oleh Tan Sri Anwar Musa terhadap PAS di Kelantan tidaklah sama seperti mana yang dilakukan oleh Syahidan Kasim dekat Perlis. Syahidan ini berada dekat kubu UMNO. Perlis itu memang kubu UMNO dan kemasukan Syahidan ke dalam PAS pastinya mengswingkan seluruh Perlis itu ke arah PAS kerana pengaruh Syahidan itu sendiri. Manakala dekat Kelantan, macam mana kita tahu, memang sekian lama telah pun dikuasai oleh PAS. Tetapi perlu diingat, faktor Anwar Musa tidak bertanding ketika PRU yang ke-15 hari itu menyaksikan kerusi ketirih yang tidak pernah dimenangi selain daripada UMNO satu ketika dahulu, kini telah kembali ke tangan PAS. Jangan lupa, UMNO tidak ada walau satu kerusi parlimen pun dekat negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dan kita tidak boleh untuk menolak faktor Anwar Musa berikutan dominasi ini. Dan kita harapkan impak itu dapat memastikan sokongan orang Melayu secara khususnya terhadap Perikatan Nasional menjadi lebih besar dan juga lebih kuat. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga menjangkakan anak-anak papa pasti akan memainkan beberapa isu lama Tan Sri Anwar Musa, sama ada isu itu berbukti ataupun tidak, seperti isu penjualan bandara KL dan sebagainya yang cuba dikaitkan dengan Anwar Musa konon-kononnya. Jangan risau, kami dah baca dah taktik anda. Itu biasa berlaku. Lagipun bab kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah sampai Abang Jamil mampus. Perhimpunan Agung UMNO yang sedang berlangsung pada ketika ini memang menampakkan dengan jelas perang saudara memang bila-bila masa sahaja bakal meletus dalam UMNO itu sendiri. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Perhimpunan Agung UMNO pada ketika ini memang agak mencuri tumpuan. Yalah, inilah merupakan Perhimpunan Agung UMNO yang pertama yang betul-betul proper selepas kerajaan perpaduan ini ditubuhkan. Memanglah UMNO telah mengadakan Perhimpunan Agung berserta dengan pemilihan baru-baru ini, tetapi dia tak sama macam sekarang. Yang mula-mula dulu, hubungan dalam kerajaan perpaduan, hubungan antara UMNO dan DAP itu masih lagi tidak begitu dibincangkan kerana pada ketika itu lebih kepada agenda pemilihan. Tetapi kali ini, buat pertama kalinya, Perhimpunan Agung UMNO menyaksikan hubungan antara UMNO dan DAP itu dibincangkan secara meluas. Dan kita dapat saksikan tuan-tuan puan-puan sekalian, betapa medan Perhimpunan Agung UMNO kali ini menjadi medan kepada akar umbi untuk meluahkan rasa mereka yang sebenar berkenaan dengan hubungan antara UMNO dan juga DAP. Dan ini dikulminasikan dengan ucapan daripada Ketua Pemuda UMNO iaitu Akmal Saleh yang antara lain telah menuntut agar DAP memohon maaf kepada UMNO atas segala tohmahan, segala hinaan dan macam-macam lagi yang telah dilemparkan oleh DAP kepada UMNO daripada dulu sampailah ke hari ini. Hujah Akmal pada ketika itu, kalau DAP boleh meminta maaf kepada GPS semata-mata untuk memujuk GPS bersama-sama dengan kerajaan perpaduan, kenapa tidak DAP memohon maaf juga kepada UMNO? Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, tak sampai 24 jam, Presiden UMNO iaitu Zahid Hamidi mengeluarkan kenyataan DAP tak payah minta maaf, cerita lama tak payah nak ungkit-ungkit lagi dah. Sekaligus secara asasnya Presiden UMNO telah undermine, telah merendah-rendahkan suara pemuda UMNO, suara akar umbi anak-anak muda UMNO ini. Presiden tidak langsung mendengar suara dan keluhan akar umbi yang mahukan DAP itu lebih ikhlas dalam hubungan mereka dan sebagainya. Dan benda ini memang sangat-sangat mengecewakan akar-akar umbi UMNO, terutamanya anak-anak muda yang selama ini didoktrinkan bahawa DAP itu adalah merupakan parti yang komunis, parti yang merosakkan negara ini dan macam-macam lagi. Tetapi tiba-tiba Tok Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO, dalam satu kenyataannya telah mengatakan bahawa cadangan Akmal agar DAP memohon maaf itu adalah cadangan yang bagus. Tonton video ini. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan tetap dengan pendirian mempertahankan tuntutan pemuda UMNO supaya DAP memohon maaf secara terbuka kepada parti itu dengan menyifatkan ia sebagai satu cadangan baik. Beliau berkata langkah itu perlu bagi mengelakkan sebarang syak wasangka dan kesangsian antara satu sama lain di bawah kerajaan perpaduan. Saya bila diminta pandangan berkenaan dengan permohonan maaf yang diminta oleh pemuda UMNO kepada DAP itu, saya katakan tak ada salahnya, kan? Saya telah pula kata mendesak mengatakan DAP perlu minta maaf, tetapi tidak ada salahnya. Adalah satu perkara yang baik jika DAP boleh membuat permohonan maaf kepada rakyat Sarawak, kerajaan Sarawak, dan kalau boleh dia menambah lagi keakraban kerana kita akan menjadi sebagai rakan dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi ini untuk once for all menghapuskan syak wasangka dan juga kesangsian di antara satu sama lain. Jadi Anthony mengatakan tak ada perlunya itu terpulang pada aku.
kepada masing-masing punya penilaian, tetapi kita tidak pula mahu isu ini menjadi sebagai punca kepada kerentakan kerajaan perpaduan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke bahawa tiada keperluan